Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid sekalian. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang topik isi padu antara bas dan van. Kita lihat gambar bas dan gambar van ni. Kalau murid-murid lihat di sini, yang mana satu lebih besar, bas ataupun van? Ya, betul. Sudah tentulah bas lebih besar daripada van. Itu tentang besar dan kecil. Bagaimana pula dengan murid? Okey, antara van dan bas di atas, yang mana dapat mengisi lebih ramai murid? Betul, sudah tentulah bas sekolah yang dapat mengisi lebih ramai murid berbanding dengan van yang lebih kecil. Jadi, apa kaitan soalan-soalan cikgu tadi dengan isi padu? Kita belajar tentang saiz bas sekolah tadi lebih besar kan? Kemudian bas sekolah juga dapat mengisi lebih ramai murid berbanding dengan van. Oleh itu, kita kata isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Sebab apa? Sebab ia dapat mengisi lebih ramai murid. Ia dapat mengisi lebih ramai penumpang. Jadi, isi padunya lebih besar. Apakah maksud isi padu? Isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Macam kita belajar tentang bas sekolah tadi kan? Okey, apa maksud isi padu bas itu? Isi padu bas itu adalah besarnya ruang di dalam bas itu. Bas itu boleh dipenuhi dengan murid-murid. Jadi maksudnya isi padu bas itu adalah besarnya ruang di dalam bas. Di sini cikgu bagi 3 contoh, ada 3 gambar di sini. Untuk pepejal, cikgu letakkan isi padu kotak sebagai contoh. Kotak ini adalah sesuatu pepejal. Pepejal ni adalah benda yang bentuknya tetap, macam kotak, pensil, bas. Itu pepejal lah, dia tetap bentuknya. Gambar kedua yang cikgu letakkan di sini adalah gambar air di dalam gelas. Jadi air ni adalah mewakili cecair. Cecair juga mempunyai isi padu. Selain daripada air, minyak juga adalah sejenis cecair. Contoh ketiga yang cikgu letakkan di sini adalah, tengok gambar ketiga tu, gambar belon udara panas. Tetapi itu bukan yang cikgu nak terangkan. Yang cikgu nak terangkan adalah gas di dalam belon udara panas. Jadi gas juga mempunyai isi padu. Jadi 3 benda yang mempunyai isi padu yang kita nak belajar adalah pepejal, cecair atau gas. Tetapi untuk hari ini kita akan tumpukan kepada pepejal dahulu. Mari kita lihat cara untuk mengukur isi padu pepejal. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 86. Kita nak belajar tentang cara-cara mengukur isi padu kotak lohong. Apa itu kotak lohong? Tengok dalam gambar tu. Kotak macam tu. Okey, bagaimana kita nak ukur isi padu kotak lohong? Okey, cara-caranya adalah kita menggunakan kubus yang berukuran 1 cm padu. Apa maksud kubus 1 cm padu? Maksudnya, kubus itu mempunyai lebar 1 cm, panjang pun 1 cm dan tinggi pun 1 cm. Jadi, kalau kita nak ukur kotak lohong tersebut, kita kena gunakan kubus 1 cm padu tu, kita masukkan ke dalam kotak lohong, kita susun dia. Jadi, bila kita susun-susun kubus 1 cm padu tersebut, kita akan mendapati isi padu kotak lohong tu akan dipenuhi oleh beberapa kubus. Jadi, isi padu kotak lohong itu adalah jumlah ataupun bilangan kubus 1 cm padu yang dapat memenuhi ruang di dalam kotak lohong. Kalau kita lihat di dalam gambar tu, sebanyak 8 kubus 1 cm padu dapat memenuhi kotak lohong warna perang itu tadi. Jadi,
8 kubus tadi kan. Jadi isi padu kotak lohong tu adalah 8 cm padu. Bilangannya sama, maksudnya kalau 8 kubus maksudnya isi padunya 8. Tapi unitnya 8 cm padu. Jangan lupa unit. Unitnya oleh sebab kubus yang digunakan tadi, unit setiap satu adalah 1 cm padu. Jadi apabila ada 8, maksudnya 8 cm padu. Jadi isi padu kotak lohong tu adalah 8 cm padu. Kita buka buku teks, muka surat 87. Kita lihat ada eksperimen di situ. Tajuknya, mari uji mengukur isi padu kotak lohong. Eksperimen ini kita tak buat, tetapi cikgu terangkan menggunakan buku teks ini sahaja. Jadi murid-murid sila rujuk buku teks ya semasa cikgu terangkan. Jadi bagaimana kita nak ukur isi padu kotak lohong? Okay, mula-mula kita kena ada 3 kotak lohong yang berbeza saiz, berbeza ukurannya. Kita tengok lebarnya, ada yang lebar 3 cm, ada yang lebar 2 cm, panjang pun tak sama, tinggi pun tak sama. Jadi kemungkinan ketiga-tiga kotak ni saiznya berbeza. Kita juga perlukan 24 kubus berukuran 1 cm padu. Okey, langkah pertama kita mulakan dengan kotak lohong A. Okey, isikan kubus 1 cm padu ke dalam kotak lohong A. So, kita mengisikan kubus tersebut ke dalam kotak lohong, kita kira. Okey, kira setiap kubus yang dimasukkan sehingga ia memenuhi kotak lohong A tu ada berapa. Selepas kita isi penuh kotak lohong A, kita catatkan bilangan kubus ke dalam jadual seperti di dalam jadual A. Okay, kita tengok dalam jadual A tu dia tulis dekat situ bilangan kubus berukuran 1 cm yang digunakan. Jadi dekat situ kita tulis kalau kotak A berapa bilangan kubus tadi. Kalau 8 lah, kalau 12 lah, macam tu. Okay, bila dah siap, kita kira bilangan kubus untuk kotak lohong A. Kita ulang pula. Kita ulang langkah 1, 2 dan 3 tu untuk kotak lohong B dan C. Kita dah selesai belajar tentang isi padu. Kita juga sudah belajar bagaimana kita nak kira isi padu untuk pepejal sahaja dulu ya. Jadi kita gunakan kotak lohong tadi kan. Kita dah belajar macam mana cara kita nak ukur isi padu di dalam kotak lohong. Jadi kita nak jawab soalan berdasarkan aktiviti mari uji tadi. Ini sama muka surat dengan yang tadi, muka surat 87. Tengok soalan di bawahnya. Kita lihat soalan pertama. Kotak lohong yang manakah menggunakan paling banyak kubus 1 cm padu? Okey, macam mana kita nak tahu? Kalau kita nak tahu, kita kena kiralah isi padu kotak tersebut. Ada satu cara lagi kita nak kira isi padu. Contohnya kotak A tu kan, tinggi 2 cm, kemudian lebar 3 cm, kemudian panjang 2 cm. Jadi satu lagi cara untuk kira isi padu selain daripada menggunakan kubus 1 cm padu tadi, kita boleh darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi kita darab 2 cm, darab 3 cm, darab lagi dengan 2 cm untuk kotak lohong A. Sama juga dengan kotak lohong B dengan C. Jadi dari situ kita akan dapat isi padu kotak lohong. Jadi isi padu kotak lohong yang paling tinggi akan menggunakan paling banyak kubus. Maksudnya sebab isi padunya besar, ruangnya besar. Jadi kalau murid sudah berjaya mendapatkan isi padu ketiga-tiga kotak lohong tersebut, bolehlah lihat mana yang paling tinggi dan jawab soalan nombor 1. Seterusnya kita nak jawab soalan nombor 2. Soalannya, jika sebanyak 90 kubus 1 cm padu diperlukan
untuk memenuhi kotak lohong. Ada 90 kubus. Berapakah isi padu kotak lohong tersebut? Murid-murid ingat semula, tadi cikgu kata isi padu kotak lohong sama dengan bilangan kubus 1 cm padu yang digunakan untuk mengisinya. Jadi dengan penyataan itu, kita boleh jawab soalan ini. Ada 90 kubus kan? Jadi berapa isi padu? Murid-murid boleh jawab ni menggunakan pengetahuan yang kita sudah belajar tadi. Okey, kita lihat soalan terakhir. Bagaimanakah cara mengukur isi padu ruang kotak lohong? Ini senang. Tadi kita dah belajar. Bagaimana kita ukur isi padu ruang kotak lohong? Adakah kita guna pembaris yang kita belajar tadi? Bukan kan? Kita menggunakan kubus berapa sentimeter padu. Di situ cikgu tinggalkan satu ruang untuk murid-murid isi. Jadi murid-murid boleh ingat semula yang kita belajar tadi dan jawab soalan nombor 3. Saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa salin jawapan yang lengkap ke dalam buku latihan sains. Soalan tadi baca sahaja sebab sudah ada di dalam buku teks. Tidak perlu disalin. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.